post production. Dia tak boleh melangkau awak buat awak tak boleh. Tak ada. Dia kena ikut aturan lah. Dia kena ikut susunan. Okay, pra-production ni biasanya melibatkan apa? Antaranya skrip lah. Skrip tu penting sebab skrip tu kira dia punya nadi lah. Okay. Selain daripada tu budget, selain daripada tu hosting, ada host. Selain daripada tu apa lagi? Location, yang melibatkan location. Selain daripada tu melibatkan apparatus, peralatan-peralatan yang nak digunakan, kamera jenis apa, mikrofon apa dan sebagainya. Setiap satu tu berbeza fungsinya. Ramai orang ingat kata kamera aja dia sama saja. Tapi sebenarnya tak. Dia ada wide lens, dia ada shallow lens. Contohlah fakulti bahasa saya gambarkan macam mana. Katalah dia nak cerita tentang bahasa dan komunikasi, katalah muzium contoh kita buat lokasi syuting dekat luar contoh muzium negara contohnya. Muzium negara tu dia nak tunjuklah muzium negara kan besar kan, muzium negara kan. So dia kena pakai peralatan kamera sesuai, iaitu kamera yang ada lens besar. So kalau di peringkat post production, pre-production ni dia tak tentukan. So bila dia sampai lokasi muzium negara, dia keluarkan kamera, dia buka tak nampak muzium negara. So dari masalah antaranya lah. Yang kedua contohnya audio, mikrofon. Dalam hosting tu ada 2 orang contohnya. Saya Dr. Suazlan dan saya Encik Grace, kami mengajar subjek komunikasi contohnya. Tapi dia bawa satu je mikrofon. So macam mana nak cakap dua-dua? So dah ada problem kat situ. Kemudian yang lain-lain tu budget dan sebagainya lah. Nadi utama bagi saya ialah skrip. Sebab skrip ni yang menentukan macam mana rupa cerita kita, video kita. Kalau saya boleh bagi satu term, skrip ni itu saya panggil kontrol. Kita kawal. Kita kawal apa? Nombor satu antaranya, bukan nombor satu lagi antaranya. Satu, kita kawal konten kita. Katalah komunikasi, bagi satu contoh apa? Komunikasi lah, apa yang mesti komunikasi kan? Kita kawal perkataan yang kita gunakan dalam tu. Perkataan yang keluar dekat video biasanya dia lebih formal lah, dia elok sikit lah. Dia punya tata bahasa dia dekat sini pun komunikasi ni pakar-pakar bahasa ni selesa ni kan. Kita kawal bahan itu, kita kawal masa itu, duration. Untuk MC dengan MOOC peruntukan masa 7 minit minimum, 10 minit maksimum. Kita nak kontrol jangan lebih video kita tu. So kita kontrol dekat skrip. Ada pengiraan dia. Berapa minit, berapa jangka masa. Kita nak kontrol grafik contohnya. Apa kita nak masukkan dalam skrip itu. Ada 2D design ke, ada 3D design ke, ada logo ke, ada gambar orang ke, apa sebagainya. Semua itu kita buat dekat skrip tu. Alright. Selepas itu baru kita pergi keluar rakaman. Skrip tu jangan tukar-tukar lagi. Kita dah chop, kita dah marking, jangan tukar-tukar lagi, jangan ada tambah-tambah atau apa lagi. So pergilah kita ke lokasi, ke Muzium Negara ke mana ke. Tapi di UPSI ni kebanyakannya kita buat kat studio lah, dekat green screen. Berdiri je dekat green screen tu, kita cakap lah daripada awal sampai habis itu pada skrip tu. Kita shoot, lepas tu kita edit, kita masuk post production. Kita trimkan suara dia, mungkin suara dia tinggi ke, kita rendahkan dia. Kita masukkan muzik latar ke contohnya, kita blend sekali. Ada efek ke contohnya, kita masukkan sekali. Ada klip luar, contohnya klip daripada YouTube ke apa yang kita nak gunakan, kita masukkan sekali. Itu semua dalam post production. Kita blend, kita edit, foto, siaplah kita satu video. Nampak senang kan? Senang je, boleh. Banyak saya tadi Dr. Muji. Berapa kali dia duduk depan kamera syuting, dia kata bambang salah kat, saya kata buat sekali lagi. So, ini dia pembahagian untuk satu video. Jangan takut sebab satu video 6 minggu untuk hasilkan sebenarnya. Tapi kita di usia ni kita mengamalkan kaedah kaedah McDonald lah. McDonald kan ada tanya boleh kan? Ada cepat. Ada beberapa cara lah yang boleh skip bagi cepat. Ada sebenarnya. Ada beberapa cara.
Tapi itulah saya kata macam awal tadi, itu pulang ikut kepada kemampuan you, bagaimana you boleh buat dia cepat dan teratur lah. Ya. Kalau ada soalan pun boleh tanya, kita terus tolong bantu. So dekat sana tu kan ada pre-production, ada skrip dibuat oleh lecturer. Kenapa? Sebab mereka yang kawal bahan tu, mereka tahu bahan tu pasal apa. Okay, so biasanya kita ambil 1 minggu lah, 1 minggu 7 hari, tolak Sabtu Ahad. Dah tinggal 5 hari bekerja, tolak kelas dan sebagainya, kan? Tolak malam, ngantuk dan sebagainya. Itulah dia. Dekat situ masalah yang nombor 1 yang kita tengok. Kemudian itu satu. Yang kedua, bagaimana ni nak compress berapa jam? 2 jam kelas kan? 2 jam kelas menjadi 7 minit hingga 10 minit punya konten. Itu satu masalah lagi. Cik Idris bagian sebelum ni lah kita share. Cik Idris saya ada bahan ni, bila saya tengok PowerPoint kan, nak sumbat semua dalam tu, tak boleh, tak jadi. Kita kena convert jadi skrip. Mana yang perlu kita ambil, yang tak perlu kita buang. Dalam kita buat skrip tu, ayat-ayat dia, saya tengok banyak pengulangan. Contohnya event-event di UPSI ni banyak pengulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis yang saya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Majlis yang Universiti Pendidikan Sultan Idris salah satu majlis yang hadirin hadirin sekalian. Majlis Universiti Pendidikan Sultan Idris banyak. Cakap sekali kita tahu kita berada di majlis sekian-sekian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sama juga dengan video ni. Video komunikasi sekian-sekian adalah tentang gini. Video ini gini. Ya, satu je, kita dah tahu dah konten kita tentang video komunikasi tu. So sekali aja, you ada banyak masa kalau you buang yang pengulangan. Nanti nak cakap tak boleh, kena buat, baru tahu. Bila kita dah baca skrip tu, baru kita nampak. You repeat balik program yang pertama, yang kedua, you repeat balik yang ketiga, keempat. So tak payah dah. Kita slash, yang mana kita slash tu, dia boleh masukkan lagi elemen-elemen lain untuk kita control time dekat situ. Bila siap buat skrip, kita masukkan storyboard. Storyboard tu yang kita ingat dalam lukis-lukis tu kan, itu sebenarnya storyboard. Tapi di UPSI saya modified lah. Sebab saya tengok kita bukannya pandai melukis pun, satu. Yang kedua, kita lebih kepada dalaman saja. Kita sendiri yang tahu apa story, apa gambar yang kita nak. Okay? So storyboard tu nanti saya tunjukkan, dia berbentuk keyword saja. By the way, kita bekerja dengan ramai orang, tim lah. Iaitu antara contohnya jurukamera, antara contohnya lain graphic designer, antara contohnya lain animator. So mereka kena faham skrip yang doktor-doktor semua buat. Okay, so bila buat skrip tu nanti ada template dia, kena betul-betul aturan dia. Supaya bila bagi dekat cameraman dia dah tahu, bagi dekat animator dia dah tahu. Dia tak perlu lagi nak cross reference, tanya lagi, doktor ni apa, tak payah. You sediakan aja logo-logo, contoh-contoh logo ke, contohnya you ambil quote orang-orang tertentu kan, contohnya kan, sediakan gambar-gambar tu dekat part storyboard tu, letak aje. So dia dah ada, dia dah boleh buat terus. 2D, 3D yang design-design mungkin ada kan, just bagi tahu macam mana you nak. Itu nak kena lukis susah. So kita ada keyword dia yang kita follow. Okay, dah siap tu bagi pada itulah animator dengan graphic designer untuk buat. Siap satu topik, kemudian kita masuk ke production, buat recording. Ini baru kangkaran dekat sini, baru dia jalan serentak. Recording jalan serentak, animation dah boleh start draw, animation, graphic design dah siap draw apa yang you nak dalam skrip tu. You pun dah start masuk studio shoot. Bila sekali jalan semua, masuk dekat editing, dia just tampal aja, campur edit lah, dia just blend aja. So dah siap, itu baru laju sikit. Dekat sini biasanya akan slow sikit dekat pre-production tu. Ini estimated memang benar dan berlaku di UPSI. Kita tak pressure pada pesara untuk siapkan skrip sebab kita tahu mereka pun busy. Cuma kita kata bila boleh hantar. Sudahnya soalan saksi sendiri, sekejap lagi lah, nanti minggu depan lah dan sebagainya. So kita tak boleh tekan lah, kita pulang kepada pembangun lah. Lagi cepat mereka siapkan skrip mereka, lagi cepat kita boleh masukkan ke proses seterusnya.
Tapi saya rasa fakulti bahasa tak ada masalah kot, sebab mereka pakar komunikasi dan pandai bermain dengan bahasa. Lenggok-lenggok cara-cara tonton dan sebagainya kan. Yang selebihnya ialah berdiri di depan kamera je lah dan mencakapkan balik apa yang dituliskan itu. Itu pun ada teknik-teknik rakaman tertentu. Tak adalah kita daripada awal sampai ke hujung kita kena berdiri dan keluar kan. Kita ada pula kita panggil voice over, voicing, kita rakam suara saja. Ada juga kita guna kaedah animation, dia langsung tak nak keluar muka dia, malu kata dia doktor. Saya malu lah dia sama macam mana. Student nak kenal juga dengan doktor kan, pakai animation kartun lah. Kartun lah dia lah dia kartun. Tapi saya rasa fakulti bahasa semuanya gagah berani kan depan kamera. Jadi dia kamera ni bila dia boleh merah menyala je, dia tak menyala merah tu it's okey steady. Bila dia tak menyala merah, mulalah datang buku lah, lupa lah, apalah semua ni. Right? Bila menulis skrip ada beberapa kaedah tertentu. Saya tak nak macam mana bagi tahulah kaedah ini sesuai atau tidak. Dia terpulang kepada khusus itu dan dia juga terpulang kepada penyampaian host itu. Sebab video ni dia pasif. Kalau dalam kelas dia aktif, kita tengok student tu mengantuk contohnya kan, kita boleh tweet dia kan, dia boleh communicate balik dengan kita. Tapi dalam video tak ada. So kalau kita start dengan video kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kaedah tidur lah. Itu tak ada jaminan lah. Perkara ini berlaku dengan benar, saya telah menyaksikannya banyak jadi. Sebab mungkin masalahnya dalam kelas lecturer ni dia aktif lah, sebab dia nampak student dia keadaan environment dia, jadi dia bereact dengan keadaan sekeliling. Tapi bila dalam kamera, dalam studio tu adalah senyap kan, sunyi, green screen kat belakang, kita naikkan lampu, lepas tu kamera nyala, lepas tu dah tak tahu nak cakap apa. Dia gugur. Selalu ada kat situ. So antara beberapa cara menulis ialah dia kata sini how to. Kaedah how to ni biasanya kaedah step by step lah. Mungkin sains how to lah kot kaedah, ataupun khusus memasak ke kan. Jadi step mula-mula bahan, yang kedua cara memasak, cara memotong. So itu kaedah how to. Ada juga kaedah informatif, yang menulis gaya informatif, dia memberi maklumat. Ini mungkin khusus macam apa, bahasa pun boleh. Mungkin dia beritahu maklumat tentang latar belakang sejarah bahasa ke apa sebagainya kan. Itu kita guna informatif, 5W1H. Ini saya rasa bahasa tahu ni what, where, when, why tu kan. Kita guna tu. Elaborate. Ketiga, alarming. Ini macam ada unsur suspense contohnya, unsur bahaya contohnya. Dia kena bagi tahu, dia kena gunakan perkataan yang alarming lah kan. Jangan dengan kaedah memberitahu dengan kaedah informatif, dia tak sesuai. Apa kalau dalam komunikasi bahaya contohnya. Boleh juga. Narrative, berbentuk penceritaan. Penceritaan ni ada start, middle, end lah. Ini biasa kaedah filem, kaedah drama. Dan habis je twist. Dan habis saja hang. Jadi dipanggil apa? Hanging. Dah kita tunggu episod pula. Yang biasa drama maghrib tu lah. By the way, kalau nak buat video ni, saya tak kata mesti atau tidak tapi seseorang yang nak membuat video, membuat skrip dan sebagainya, nak tak nak dia kena minat menonton majalah TV ke, menonton National Geographic ke, kalau tak suka drama kan, menonton filem ke, menonton K-drama, Korea drama boleh juga. Sebab
walaupun yang kita tengok tu hiburan, tapi bila kita buat, kita akan terbawa-bawa dengan unsur tu. You boleh masukkan elemen Korea dalam you punya penceritaan 7 minit hingga 10 minit tu. Boleh masukkan suspense juga situ. Jangan terus-terus start. Selalu saya bagi contoh mi goreng lah, sebab saya tak mengajar, so saya tak ada khusus. So saya kata khusus saya mi goreng kan. Jangan terus-terus start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Abdul Wahab. Hari ini kita akan tengok bagaimana cara untuk membuat mi goreng. Bahan pertama, sediakan goreng. Oh, kita cakap ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Abdul Wahab. Tahukah anda ada berapa jenis mi goreng di dunia ini? Tahulah kita nak dengar ada berapa jenis. Tapi saya tak nak bagi tahu. Kalau nak, mari ikut saya. Kan? Oh, dah jadi suruh, tak tahulah bagi saya lah. Kan? Baik, lagi menarik lagi best lagi. Masuk studio tu, jangan pakai jaket, jangan. Bawa kuali, ketuk. Buat apa tu? Kan? Dah nampak tak? Ini kita kalau kata video je diri dengan tai kan. Maksudlah you mesti berikan tai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Abdul Wahab. Tak payah sebut saya Idris Abdul Wahab. Why? Kita bagi title ke bawah tu. Kan ada bawah tu Idris Abdul Wahab. So, saya Idris Abdul Wahab, you boleh gunakan letak benda lain dalam skrip. Nampak tak? Bersemangat Storyboard dah ada. Bukan saja storyboard dah ada. Oh, dah ada. Aiban. Mana mereka berfikir visual dulu. Kita gerak dalam visual. Story ada, buat tak ada. Dan seterusnya, ini dipanggil running order. Running order ni sebelum buat skrip, kita buat running order dulu. Pendek kata draft lah. Sebab bila kita dah start menulis, agar kita semua tahu, yang masalah utama ni dipanggil writer's block. Dekat situ you pergilah minum Starbucks ke, you pergilah cari McDonald ke, kopi ke apa-apa, kopi gantung pelis ke sebagainya. Cepat kat 2-3 hari. Kopi gantung pelis tengah viral katanya. Maksud saya bila writer's block, jangan duduklah depan laptop, tutuplah. Dan kalau boleh kembali kepada draft. Tengok balik kat situ. Kat mana? Draft ni point. You nak letak apa dalam cerita you? Macam saya tadi, subjek saya mi goreng. Saya nak cerita apa dalam mi goreng? Saya kata subjek topik satu ialah jenis-jenis mi goreng. Okey, letaklah jenis-jenis mi goreng mengikut kepada benua contohnya. Jenis-jenis mi goreng mengikut kepada masyarakat contohnya. Just letak point dulu. Jangan rangka perkataan dulu. Bila you rangka perkataan yang datang writer's block tu, you dah tak tahu dah nanti lepas ayat ni apa, lepas ni apa. So letak point je dulu. So bila blank, kembali kepada running order, check balik. Dan di running order ni juga kita boleh tentukanlah apa yang kita nak letakkan. Contohnya masa entrance tadi kita nak letak, kita nak buat happening sikit kan, kita nak letak kuali kan, jot down kuali, sudir, apa-apa, topi, chef tu dan sebagainya. Ni props kita bagi dengan kostum untuk you naikkan video lah, bagi dia lah. So you tulis yang paling penting. Yang satu lagi yang penting adalah kat sebelah belakangnya, sebelah kiri. Duration. Berapa banyak perkataan mewakili berapa patah perkataan. Saya dah tulis tadi. 2 words perkamaan dengan count dia 1 second. Dan skrip tu dibaca dalam kadar moderate. Kadar biasa macam saya cakap sekarang. Tak laju, tak perlahan. Dia kadar moderate. Ini kisah benar. Pernah berlaku di PPA. Kita dah tengok dia punya skrip, kita dah kira, dah calculate, memang cukup 10 minit. Pensyarah tidak diberitahu nama lah, dia dah siapkan. Bila masa rakaman dia jadi 15 minit hingga 18 minit, 19 minit. Sebab apa? Dia cakap perlahan, dia punya rate tu. As we know,
children love math. But buat apa but? Itu yang bagi panjang tu je. Did we understand what does it? So dia dah kira dalam skrip dah cukup 7 minit, tapi bila dia sampaikan dengan kadar yang perlahan, dia habis. So salah satu cara yang kita buat ialah keluarkan stopwatch dan timing kan. Kita beritahu kat situ. Itu sebab kontrol skrip antaranya ialah kita kontrol time, masa, supaya jangan lebih. So kalau 20 second, dia punya tu 40 patah perkataan lah. Sebelum baca lah. So keluarkan stopwatch dan then kita baca. Kita kira. Basically benda-benda ni sekejap je. That's why saya beritahu tadi 10 minit je. Habis dah. So habis. Nampak? Dekat sini lah mungkin dekat sini. Ini kita punya running order. Running order dengan script template lebih kurang sama. Nanti saya edahkan script template. Tapi lebih kurang sama pun dah ada sini. Okay. So ada segment, teaser, ada script narration, visual sound, kemudian duration lah. Kalau doktor-doktor biasa tengok video MOOC yang lain, contohnya daripada UMP ada kan, Unimas banyak ada perbezaan tak? Kalau nak beritahu apa? Yang saya nampak ialah sebab ialah mereka tiada teaser. Mereka terus start. Saya mereka seorang berjaya saya Idris Wahab, hari ini kita akan terus masuk kepada subjek dia. Dia tak ada teaser. Saya dekat UPSI, saya kita dengan pengarah, saya kata apa kata kita masukkan teaser. Teaser ni untuk apa? Teaser ni untuk macam iklan lah, teasing lah, usik lah, tariklah perhatian penonton tu kan. Bagi dia quiz, bagi dia trivia, bagi dia apa yang berkait dengan subjek tu untuk dia stay dan tengok. So dalam teaser 20 second tu, then kita masukkan montage. Ada yang cakap kepada saya, kenapa nak kena masukkan montage? Tak payahlah, kita bukan CCTV nak masuk montage. Kita nak cantikkan video tu aja. You bayangkan, you keluar macam saya tadi, keluar dia, hello, kuali tadi kan, hari ni saya nak tunjukkan kepada anda ada beberapa jenis kuali di Indonesia. Betul lah kan? Nak tahu apa, tunggu bersama saya. Lepas tu masuklah montas. Lepas tu baru masuk introduction. Hai, jumpa lagi. Terus. Tak adalah yang terus start je. Assalamualaikum, hari ni kita akan belajar tentang, tak ada stop, tak ada apa, terus straight 7 minit 8 minit habis. Ini untuk bagi video tu nampak lebih nak kata menarik pun mungkin menarik. Dia ada flow lah, dia ada berhenti, break dia. Okay, saya ulang sekali lagi, video ialah pasif. You nak penonton duduk 7 hingga 10 minit berasa boring ataupun ada up and down dalam mood dia. Marvel punya movie 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Hindustan 3 jam, 4 jam. Macam mana dia mainkan mood dia tu? Kat situ. So why not video pengajaran ada mood dekat situ? Tak adalah start belajar je habis, selesai je habis. Right? So saya propose dengan pusat, dia kata okey, so buat macam tu, bagi dia. Right? Latihan lakonan pun perlu juga. Tapi pakai bahasa dalam masalah aku macam okey. Dia betul lah, saya share sedikit lah pengalaman dekat luar sebelum saya masuk sini. Untuk orang atau mereka ataupun casting yang nak keluar TV ni, dia kena groom. Dia bukan setakat ada rupa, ada ketinggian, ada kena groom bakat dia. Memanglah dia orang kata bakat kan, saya tipu sebenarnya juga. Tak ada bakat pun tak apa, saya ada rupa, saya touch up lagi. Tambah pula zaman sekarang, zaman viral, zaman bagi kod dan sebagainya kan. So dia akan ada lah. Ini kita di luar CCTV dan production house, kita jual produk. Saya memang beritahu you. So untuk jual produk, kita kena cari yang betul-betul boleh jual lah. Kalau di UPSI kita tak jual produk, kita nak menyampaikan ilmu. Tapi bila menyampaikan ilmu tu, biarlah kita bagi package sekali.
video yang menarik, host yang presentable, presentation yang menarik, gitu. Memanglah tak ada pertandingan antara universiti macam pertandingan filem, festival filem Malaysia ke Grammy Award dan sebagainya, memang tak ada. Tapi why not, mana tahu UPSI nak buat ke, MOOC terbaik dapat 15,000 cash ke, mana tahu kan. Okey, so buat. Ada berapa segmen itu terpulanglah. Nak 2 ke, nak 3 ke, nak 4 ke, berapa ke, terpulang balik. Segmen 1 nak tentang apa ke, segmen 2 nak teka-teki ke, segmen 3 nak masuk balik ke, ulang. Last sekali ada segmen 4 dan closing. Sehingga berjumpa lagi, sila jawab soalan ke dan dalam assessment, sila jawab kuis dan sebagainya untuk memastikan pelajar tu dah mengikuti video kita daripada awal sampai habis. Kalau tidak, dia just play aja, kemudian dia pergilah kedai ke mana ke. Kemudian habis dah, dia kena diklaim, dia kata saya dah tonton video. Sebab kita tak masukkan quiz, dia pun tak tengok pun tak apa, sebab tak jawab soalan kan. Ada soalan ke? Abang ada semua semangat dah tak sabar. Ya? Sorry, saya tanya tadi bila Encik cakap pasal skrip tadi, dia kata macam syarat 10 minit, dia cakap kan dia very long kan. Maksudnya skrip yang kita prepare untuk ini nanti word by word kita prepare. Ya, kalau boleh word by word. Kalau ada masalah untuk menghafal, contohnya kan, kita buat point saja. Tak ada skrip depan ke baca? Ada. Itu saya kata ada beberapa cara. Di stesen-stesen TV yang besar, dia panggil prompter. Tapi mahal, mesti tak boleh beli prompter. Pakai Manila Card. Manila Card. Ya, Manila Card tu old school betul. Kita advance sikit. Saya nak tanya di fakulti di fakulti ada studio ada tak? Tak ada. Ada kamera. Semua ada. Ada screen. Ada prompter. Prompter tak ada. Okey. Yes. Salah satu cara yang kita buat untuk gantikan prompter ialah kita letakkan kamera kat depan, macam sini, contoh sini. Ni kamera lens Lens kena eye level Janganlah tinggi, janganlah rendah, nanti kawan terdapat macam ni. Tinggi pula macam ni kan. So bagi eye level, kemudian di bawah dia tu letakkan laptop. Macam saya buat laptop. Betul-betul kat bawah, dekat bawah apa nama tu? Dekat lens kamera tu. Laptop tu, skrip tadi, pindahkan ke dalam PowerPoint. Buatkan besar-besar font dia. Kemudian, suruh dia pegang tu, apa nama tu? Pointer. So, dia baca lah. Assalamualaikum, saya Idris Abdul Wahab. Dia tekanlah. Hari ni kita akan belajar tentang klik. Dia tekanlah. So, mata dia masih lagi baca kat komputer tu. Itu untuk level 1 lah, kita kata beginner. Kanak-kanak. Level atas sikit ialah you sebagai penulis skrip mesti you tahu konten you. Dia boleh memorize, dia boleh hafal. So kita shoot jangan daripada awal sampai habis. Kita shoot part by part. Perenggan by perenggan. Kat sini ada perenggan kan? Column by column. Itu intermediate level. Untuk professional level, macam kita tengok dekat TV tu, dia pakai cue card. Bukan kat sini je. Cue card tu point. Dia dah tahu dah nak cakap apa. So dia check je. So dalam video, saya lebih suka ada naturality. Ada perkataan tu. Natural. So dia nampak natural. Dia tak adalah nampak keras kat situ. Dia bukan goyang sikit, dia senyum-senyum sikit, dia tengok-tengok sikit. Normal lah itu. Ada satu video, ini tidak disebutkan nama dan percaranya. Dia menggunakan kaedah begitu. Rakaman kita panggil SCG lah, single cam. Tidak menggunakan teleprompter, tapi dia gunakan ni. Apa benda ni pakai? Screen. Alright. So dia letak kamera kat situ, dia gunakan screen sebab dia nak tulisan tu besar, senang baca. So dia letakkan screen tu besar. So tak boleh duduk bawah kamera, dia letak tepi. So sudahnya dia duduk di kanan tepi. Assalamualaikum, saya Idris Abdul Wahab. Hari ini kita akan belajar tentang kamera kat situ. So you tak communicate dengan your audience.
Yes, memang penat. Cepat memang cepat, tapi hasil dia dah tak boleh. So terpaksa dia repeat balik, buat sekali lagi. Sebab tidak mengikut pada kita punya requirement. Mana-mana requirement pun, kalau you shoot, you communicate lah dengan audience you by looking at the camera. Itu aja, because dia passive kan. Kalau you tak looking at the camera, tak adalah. Maaf kata, jangan pun, satu lagi ialah, itu sebab saya kata, saya lebih suka, maaf kata, host itu apa ni, pensyarah itu sendiri jadi host. Jangan wakilkan kepada animation dan sebagainya, kartun dan sebagainya. Ini kita dah cerita je lah. Apa dia? Selain daripada para pelajar nak tahu juga kita punya pengajar tu, skill tu develop lah, communication apa nama tu, confidence skill tu develop pelan-pelan. Okey, so ada soalan, menjawab soalan. Thank you. So kaedah rakaman tu ada macam-macam cara, 1001 cara. So yang ini masalah kedua juga. Kalau tim you tak mahir lah kita kata untuk buat, itu mungkin akan ada kekangan masalah untuk buat rakaman. Soalan lain? Okey. Sementara itu saya pergi juga kepada yang lain, ialah ini dia tadi siapa kata storyboard kan, misalnya kita nak buat nak draw memang susah. So kita buat aja keyword dekat sebelah tu, keyword dia dan ni description dia. Maknanya kalau host tu, host lah, kita letak je kat tepi tu, kita bagi tahu host. So juru kamera dah tahu, oh part ni host ya. So dia boleh sediakan lah apa-apa yang perlu kan untuk host. Yang editor pun dia dah tahu, oh ni part host ya. So dia dah potong lah mana-mana. Alright. Kemudian foto tu gambar lah, gambar surgical landscape ke, flora fauna ke apa ke. Teks tu tulisan lah, tulisan ada dua jenis, satu still, satu yang animate, goyang tu. Video clip, merangkumi footage, video footage daripada luar. Contoh ini nak ambil daripada YouTube, kita klip piramid ke apa ke kan. By the way, bila nak ambil daripada luar punya source, sila nyatakan sumber. Macam mana nak nyatakan sumber? Kalau thesis, sumber tu kita nyatakan di belakang kan. Tapi kalau video, kita nyatakan di situ juga. Ketika kita gunakan klip dia tu, kita letak tu source daripada siapa-siapa. Sebab kita ambil, kita minta izin. Kemudian animation, cartoon characters, PowerPoint ke, Doodly ke, 2D ke, 3D ke, ikutlah. Grafik, visual art, poster ke, diagram ke apa sebagainya, table dan sebagainya. Satu lagi screencast, screen recording. Kalau ini matematik lah, ataupun dia nak tulis-tulis formula kan. Kemudian stop motion. Stop motion ni ada satu cara je yang pakai, tapi last-last dia kata tak jadi nak buat sebab memakan masa yang panjang. Stop motion ni macam kartun tinggu, betul tak? Kartun tinggu yang clean, dia gerak-gerak kan. Dia buat tu lama tu. Dia set satu kamera kat sini, framing dia semua sama, kemudian dia gerakkan clay tu, kemudian dia stop. Kemudian dia gerakkan lagi clay tu, kemudian dia stop. Dia gerak lah. Lepas tu masuk dalam editing boleh cantumkan. Barulah benda tu berjalan. Sangat makan masa, sangat tedious. Sangat tak boleh berlaku kesilapan. Itu kena buat tu. Terus dalam studio. Tapi hasil dia cantik. Best. Kita tengok kan. So ini contoh untuk storyboard. Tapi bagi saya untuk ini yang part yang kurang susah sangat. Ini senang je. Kita just tulis saja ikut pada keyword. Yang part susah tu nak menulis skrip tu, nak chunking dia punya bahan tu yang selama 2 jam tu kepada 7 hingga 10 minit. Kalau tak cukup terlebih-lebih lah CDS, senang aja buat bahagian 2 sambungan kan. Sebab duration kita 10 minit. Kenapa 10 minit? Sebab ada kajian daripada KPT kata lebih daripada 10 minit video you penonton akan boring. Sebab you buat video pengajaran ni bukan buat movie, DC, Joker ke, Batman dan sebagainya. Itulah ialah ada letup-letup dan sebagainya kan. Video pengajaran kecuali lah you nak buat video goreng letup, tiba-tiba kuali letup itulah ialah suspense juga kan. Ada elemen drama di dalam video. Tapi 10 minit cukup memboringkan. So disebab KPT kata kan 10 minit sahaja maksimum top. Lepas tu dah dia kena bagi 2 video tu.
So basically itu saja cara-cara untuk membuat video. Dia teori saja, tak banyak. Dia kena duduk sit down, tight, baru kita boleh tahu masalahnya. Habislah. Ada soalan? Okey. Apa kata kalau kita buat exercise sikit? Boleh tak? Sebab kita ada ruang kosong kat situ. Dan untuk untuk menjadikannya lebih menarik, exercise ini akan dilakukan oleh peserta. Wow. Tambah menarik, kita akan bagi dia cetusan hikmat terus untuk dibuat video dia. So siapa yang buat ni kita akan guide dia pada awal. Siapa yang tak nak tu pandai-pandai tak nak makan. Mana geng-geng storyboard? Untuk bahasa asing, saya faham ada bahasa asing kan, Prancis dan Jerman dan sebagainya kan. You kena buat subtitle untuk kat bawah tu, supaya orang faham lah. Untuk bahasa asing, kalau dia punya video, starting video dia cakap dalam bahasa target dia, so subtitle tu dalam bahasa Melayu ke atau bahasa Inggeris? Inggeris. Inggeris. Ya. Kecuali bahasa Inggeris lah, subtitle bahasa Melayu. So terus 100% yang pengajar tu memang cakap bahasa target dia. Lagi best lah, tak payah cakap bahasa Inggeris. Dia nak belajar Jerman kan, cakap bahasa Jerman lah. Jerman sila Kan, contohnya kan. Bahasa Jawi contohnya. Terus saya cakap bahasa Jawi. Dia bahasa Arab, Jawi lah. Okey, ada tak? Sebab bengkel saya memang sekejap pun 10 minit je, 15 minit je sebenarnya. Lebihnya kita buat training. Kita buat macam tu lah, kita buat latihan. Seorang boleh lagi. Bahasa Jepun, kau bisa apa ni? Apa bahasa Jepun? Boleh. Tapi apa yang kita buat? Okey, kita buat ni, running order dulu. Tapi walaupun bahasa Jepun, kita cakap bahasa Melayu kan? Tapi yang kita ni macam saya buat dalam adakah saya dalam masa target saya? Atau dalam Bahasa target tak ada. Bahasa Jepun lah. dalam Oh, betul. Betul juga, skrip dia kena buat dalam bahasa Jepun. Banyak doktor je yang tahu duration dan sebagainya. So dia kena tulis dengan teaser lah. Buat teaser dulu 20 second.
Tajuk dia pasal apa? Eka. Greetings. Air sasa. So nak cakap pasal apa? So, menggunakan bahasa, menggunakan selamat pagi, rating pagi, petang, siang, malam tu. Perbezaan dia pukul berapa kita secara fact. So you nak tease the audience macam mana? Nak beritahu dia kita ada greetings dalam bahasa Jepun. Okay. Dalam keadaan yang mana orang tu, okay, kesilapan yang selalu saya lihat dalam masyarakat Malaysia, bila dia tahu bahasa Jepun tu, dia anggap betul lah je. Macam tu tadi ada yang lari tadi, yang storyboard lari ya. Okay. Dia cakap konnichiwa. Konnichiwa dia kata pagi, petang, siang, malam. Sedangkan konnichiwa tu hanya untuk tengah hari saja. Orang Malaysia tahu konnichiwa tu tengah hari, pagi, hello. So itu boleh jadi teaser kan? Tahukah anda konnichiwa boleh digunakan boleh hanya digunakan dalam greetings tengah hari kan? So, saya tak betul lah. Yes, antaranya. Dia nak buat dekat ni, dia buat dekat host, buat dekat studio. Tak tahu? Tahu? Ini nak buat kat mana? Mana nak buat mana? Studio? Studio. So kalau kat studio, kat sebelah tu kena tulis lah dekat visual tu kan. Record host studio indoor. Tu dia. Host indoor studio. 20 second. Nanti cakap lah apa boleh konnichiwa apa semua kan. So masuklah introduction. Masuk introduction segmen 1, SEG 1. Tak apa. Itu memang standard kita buat lah. Tapi dalam ni exercise tak apa lah. So kita nak kenalkan diri lah kan. Saya siapa-siapa. Ke tak nak? Saya nak letakkan nama saya hanya dekat bawah. Tak lupa. So saya akan guna terus dalam bahasa kenalkan sebutan yang clear. Okey. So kita dah ada 20 second. So kita ada lagi 8 minit 30. Katalah teaser 10 second. Teaser dengan opening montage dah ambil 20, 10, 30. So 8 minit 8 minit segmen 1 berapa? Setiap satu segmen 1 minit ke? Setiap satu segmen 2 minit ke? Berapa banyak segmen? Maksud saya segmen 1 katalah introduction. Segmen 2 masuk dalam benda. Segmen 3 benda lain pula. Segmen 4 benda lain pula. So kat situ you allocate. Dia pembahagian masa kat situ. Nampak tak? So you ada 2, 4, 6, 8 kalau 4 segmen. Setiap satu segmen 2 minit. Kalau you tak nak banyak sangat lah 4 segmen ni, hari cuma ada 3 segmen saja kan. So you ikutlah time you. Yes. Cuma you differentiatekan je segmen 1 apa, bezakan dengan segmen 2, bezakan dengan segmen 3. So dia ada peluang. Misalnya greetings kan. Segmen 1 mungkin greetings pagi ke, segmen 2 greeting petang ke, segmen 3 greeting malam. Betul. Tak adalah semua diceritakan dalam segmen 1. Kemudian animation, grafik dah tetap. You ada karakter, mesti ada nak letak. Aduh. Kalau saya nak letakkan pautun karakter. Okey, kalau saya nak letakkan pautun karakter dalam saya punya video, okey, saya nak karakter tu macam saya. Okey. So, instead of asyik tengok muka saya je, saya tak suka nak tunjuk muka sangat. So, yang bahagian teaser tu bolehlah nak tunjuk muka kan. So, yang bahagian segmen 1 sedikit muka saya dan ada watak lain. Boleh. Tapi pautun dah sendiri tak boleh ikut exact. Tak, dia pakai tudung tu, macam mata tu je lah. Tahu. So, kalau ada yang karakter untuk sebab karakter Jepun ni mesti ada dia punya teks dia tu.
kan? So you perlukan hikmat designer untuk buat tarik itulah. Yang mana tarik apa? Tulisan Jepun tu Oh, okey. kan? Font. Font. Ha. Takkan you nak tulis takkan tak ada tulisan font dekat animation Ada. kan? Ada. Ada. Tambah. Ha. So bila saya cakap tulisan tu pop up keluar, and then saya pun macam tangan okey. So saya sebut Ohayo gozaimasu. So keluar perkataan tu, and then subtitle keluar. Okey. Okay. Ini frame dalam video lah yang keluar dekat TV lah. Okay. Ini frame juga. Video ni terdiri daripada beberapa frame. Kita bergerak-gerak. Okay. Frame pertama teaser ialah by pose . So ini pose, dia pakai kimono ke apa ke kan. Dan letak nama sikit. Background apa? Sushi. Minta maaf, tak kena dengan greeting. Rumah dalam rumah Rumah. So, tulis dalam tu, beritahu pada designer suruh dicari rumah Jepun ataupun dicarikan rumah Jepun tu. Dekat dia, atas kat dia. So, nanti dia akan tampal dekat dia. So, start lah teaser. Hello, mas. Aneh, harap bergelut, harap. So, dia akan keluar subtitle . Tahukah anda ada berapa greeting dan sebagainya. Nenek. Lepas tu, kata-katanya, jom saya ikut saya kan. Lepas tu montas. Lepas tu masuk balik. Kan? Masuk balik, you nak masuk sekejap aja kan? Okay, so masuk sekejap. Start balik sekali lagi. Hai dengan mas. Kena. Keluar subtitle. Kena. Kan? Lepas tu habis. Kan? Keluar yang sebelah pula. Di sebelah pula tu dia buat animation caricature. So, ini caricature. Katalah caricature. Caricature. Ini masuk caricature. Kan? Sebab while you explaining, you masukkan voice over dekat dalam ni. So, voice over kita record separately. Bukan sama dengan sini. Macam dalam itu kan, kita off kan dia, kita suruh dia duduk, dia baca je teks tu. Yang ni sambunglah pula next frame apa pula masuk ke keluar ke lain next. Nampak tak? Senang. Saya rasa tadi ada soalan ya.
Assalamualaikum. Cik Riz. Saya tadi ingat nak tanya yang lukis tadi kan, yang dah padam tu. Maknanya kalau kita lukis storyboard tu, setiap yang gambar yang kita lukis tu ialah yang 20 second tu. Memang takut. Jatuh. Okey, kalau nak buat sikit, dia ada teknik untuk template tu. Template tu kan. Katalah ini dalam Word. Okey. Bagi dua, bagi tiga. Ini visual, ini script. Ini visual ataupun storyboard tu, ini duration. Ini segmen pertama, kita buat teaser. Okey? Teaser dulu. Okey, kita type teaser ni untuk 20 second. Okey, saya ambil contoh saya lah, mi goreng Tahukah anda type Tahukah anda ada berapa jenis mi goreng di dalam video ini? Contoh kan. Hendakkah anda tahu apakah mi goreng yang paling sedap sekali di Tanjung Malim? Contoh kan? Contoh kan. So kita type, kita adjust kita punya wording ni, bagi dia 20 second sebab kita tak nak lebih atau kurang. Okey. Kemudian dekat sini, ini kita tak payah lukis storyboard. Kita gunakan keyword tadi tu. Contoh kita guna je post. Tulis saja post kat sini. Letak post indoor sebab kita nak shoot dekat studio. Kan? Script ni bila kita dah siap, kita bagi pada cameraman, dia akan tengoklah, oh ni ada post, oh part ni ada post, part ni ada post, part ni ada post, so dia dah prepare. Contoh kalau kita nak post, kalau doktor tak nak post, doktor nak buat animation pun boleh. Guna kat situ. Animation. Kan? Bagi tahu animation, tapi animation ada banyak jenis. Nak animation apa? Katalah tim kita pakar dalam PowerTool, kan? Bagi tahu dia PowerTool. So nanti dia tahulah untuk buat PowerTool, untuk perkataan banyak ini selama 20 second. Nanti dia tahulah nak buat PowerTool. Contoh lain, tak naklah animation, saya dah teruslah buat ni video klip. Saya nak masukkan video klip lah. Boleh. Tulis saja video klip, tapi attachkanlah video klip mana kita nak ambil, cerita Piramli ke apa ke kan. Pastikan 20 second, jangan lebih. Nanti bagi pada editor kita, dia akan potongkan. Benda yang sama untuk segmen 1, segmen 2, segmen 3 atau beberapa banyak segmen pun, asalkan tidak boleh lebih 7 hingga 10. Yang paling cantik 8. Sebab kalau lebih, kita ada lagi baki 2. Kalau terkurang, kita tak sampai 7. Macam itulah. Senang dia. Nama juga yang buat itu. Buat sikit saja kan. Boleh tanyakan kepada saya ambil dan pembantu. Baiklah. Saya tak boleh jawab soalan tu. Kemudian owner saja yang boleh pecahkan. Boleh. Okey, terima kasih Tuan Idris atas sebab penyampaian sampai tadi. Tapi tak selesai lagi. Alright. Untuk seterusnya, sebenarnya tadi telah diedarkan kepada anda kertas. Okey, nampak macam storyboard tapi nampaknya ter-advance sikit. Okey, tuan-tuan guna bahagian belakang yang kosong itu. Dalam kumpulan anda, cuba untuk fikirkan satu kursus yang anda boleh fikirkan bersama. Ini kita buat mock saja.
Okey, kita nak buat try run masa dulu macam mana nak buat benda ni nanti ni. Okey, dalam kumpulan anda saya kira dalam kumpulan dalam meja okey, fikirkan satu kursus apa yang nak dibuat dan bina yang Tuan Edi cakap tadi yang buat skrip tadi ni. Okey, kita buat yang tu dulu untuk dapatkan gambaran macam mana kita nak buat kemudian. Lepas tu kita akan sama-sama bincang dan tengok tak mana yang kita boleh tambah, tak mana kita boleh kurang. Ya? Saya model. Running order, ya. Okey. Depan ni. Untuk latihan kita buat teaser dulu. Part teaser dulu. Part teaser nak cakap apa, kemudian visual dia, sound dia kita gunakan ni storyboard tu gunakan ni keyword dia. Jangan lebih 20 second. Jangan lebih 20 second. Kita nak tengok you control perkataan tu boleh tak 20 second. You dah master kan dalam subjek asal kan? Cuba tease dulu, cuba musik. Kalau mengajar tak ada masalah. Kalau mengajar kita terus pergi segmen 1. Ataupun kalau you dah advance masuk intermediate. Kita nak tengok ada tak pengulangan. Kita nak tengok perkataan you kosong ke tidak. Kosong. Okey, mungkin saya rasa sebelum pergi pada yang Cik Lee untuk buat tu, mungkin saya nak share sikit lah. Kita kata instructional design. Mungkin kita tahu kita ada performa betul, semua ada performa kan. So macam ni kita nak transform daripada performa pada konten yang kita nak design untuk. Okay, boleh Cik Lee ikut saya. Okay, so design itu penting sebab apa? Daripada design tu nanti kita akan gunakan untuk design platform juga. So dia membantulah sebenarnya design ni permulaan kalau sebelum kita nak buat skrip semua tu. Sebab jadi kita ada 2 jam 2 jam pengajaran yang biasa kita buat secara bersemuka. So macam mana kita transform daripada face to face kepada video. Okey, so yang pertama ni saya nak kongsikan kita ada design kita punya kandungan ni berdasarkan minggu. Sebab ada yang buat khusus MOOC, ada yang buat khusus MC. Saya faham Kalau biasa khusus MOOC ni kita guna sama seperti mana yang ada dalam performa, yang ada 40 week tu, 40 minggu. Kalau MC kita fleksibel, nak follow performa boleh ataupun tak nak follow pun boleh. Dari segi design ni, ini design dia. Okey, contohlah kita ikut yang kita untuk MOOC dulu. Kalau untuk MOOC 14 minggu senang saja. Kan dalam performa contohnya untuk yang pertama, topik pertama kita contohnya ambil minggu pertama saja. Kan kita nak terangkan tentang performa semua dan masa sama kita terangkan topik pertama. So dia akan duduk dekat ini by week by topik. Okay. So, sorry, yang ni consider outcome CFO. Oh, saya tahu ini topik saya terbuang. Okay, tak apa, dia macam ni je. Okay, contohnya ini topik kan. Okay, topik 1, topik 2, week 1, week 2. Okay, so contohnya topik tadi 2 jam. So, 30 minit kita start dengan performa. Menerangkan tentang performa habis semua. So, ada 3 sejam setengah lagi. So, sejam setengah. So, kita boleh pecah pada 2 video. Kenapa 2 video? Durasi tadi maksimum 10 minit. Dia punya equation, 1 video berdurasi 7 hingga 10 minit sama dengan 1 jam kuliah biasa secara bersemuka. So maksudnya kita boleh pecah 2 lah video.
Okay, so 1 jam 30 minit tadi. So lebih kurang dalam 7 minit untuk satu video. Okay, kandungan apa? Bergantung pada syarah lah. Apa yang kita terangkan untuk video pertama, apa yang untuk video. Tapi video ni akan bersambung. So maksudnya bila hujung video pertama dia, mesti kita tahu, maksudnya kita suruh dia sambung next video. Yes, maksudnya dia sambung untuk video kedua. So kita maklumlah, maksudnya kalau sudah tengok, okey, dia tengok video pertama, dia kena tengok video kedua dulu sebelum kita pergi pada topik yang seterusnya. Maksudnya dia bersambung dalam kandungan yang sama pada minggu pertama. Boleh ke? Ini senang sikit kot, ikut performa. Exactly ikut dia. Cuma kalau yang 3 jam, minimum 3 video lah. Sebab kita ambil durasi tadi 7 hingga 10 minit sampai dengan 1 jam pengajaran secara bersemuka. Kena hati-hati. Ada orang kata, yang ni macam mana pula? Aktiviti dan juga assessment dia ambil kira dalam jam pembelajaran. Kena jangan salah kira SLT tu kan. Contohnya tadi, saya cakap tadi 7 hingga 10 kan? Video saja. Masa bila kita buat discussion, kena kira tak? Kena kira. Kena kira, jangan tak kira. Nanti kata apa? SLT kita tak balance. Student akan terbeban. Sebab apa? Kita hanya fokus pada video, tapi aktiviti assessment tak ambil kira. Yang ni macam biasa yang kita buat dalam sistem kan, sistem performa tu. Tengok berapa jam aktiviti. Kalau kita buat contoh lah, kita buat discussion, berapa masa yang diperlukan untuk pelajar spend masa untuk tu. Kalau kata tu kurang kat sini, mungkin jadi tinggal satu video, selebihnya duduk dekat sini aktiviti dan juga assessment. Ni kena balance. Kena balance kena balance. Kalau tidak nanti memang akan terbeban kepada pelajar. Tapi kalau katalah kita nak buat 2 video, kita jadikan contohnya yang wajib pelajar tengok video 1, video 2 sebagai extra, tak ada masalah. Kadang-kadang kita nak share knowledge kan, mungkin banyak benda nak share. Maklumlah sebab 2 jam tu kadang-kadang kita bebel kan, macam-macam benda cerita. So kita letak untuk video 2, video 3, video 4. Tapi yang wajib kita belajar, video 1 kena wajib tengok kan. So aktiviti kita semua fokus pada video 1. The rest ni additional. Boleh? Sebab ini kadang-kadang yang ni, kadang-kadang isu yang kita tak kira. Kita memang pening kepala lah, buat ni bukan bidang dia. Itu bidang kita. Kita kena calculate. Kita kira. Contohnya kita buat kat sini assignment, berapa masa dia pelajar kena spend masa untuk set assignment kita. Kalau kita topik 1, janganlah bagi assignment buat berat, sesuai dengan masa. Kita kira balik. Dan juga basic assessment pun simple sajalah, yang tak adalah buat maknanya. Kemudian pergi topik kedua, sama juga topik 3. Contohnya topik kedua ambil masa 2 minggu. So kita pecah 2 minggu. Minggu pertama apa bahan dia, minggu kedua apa bahan dia. Seperti mana kita belajar dalam performa, sama. Ini design pertama. Rasa boleh ikut design pertama ni? Kan ada masalah. Ambil daripada performa, kita masuk balik dalam ni, cuma kita pecah bahan tadi ikut masa saja. Kalau 3 jam, 3 jam lah. Kalau 2 jam, 2 jam. Kalau sejam kita sambil komputer, 1 jam, soalan mudah lah. 1 video cukup minimum. Dan yang wajib kita boleh mungkin 1 saja video, selebihnya sebagai kita kata additional, tambahan untuk knowledge pelajar. Satu lagi adalah design by CLO. Course learning outcome. Yang ni kita design CLO kan. Ingat tak CLO dan performa? CLO 1 mungkin cover topik berapa? 1, 2, 3, 4. Nampak depan? 1, 2, 3, katakanlah sampai 4, 5. CLO 1 contohnya. So depan dia kali 5 lah. So 5 tadi kita pecah lah, kita design lah. Topik 1 ada berapa video? Contohnya masa tadi sama juga. 1 video yang wajib pelajar tonton, selebihnya extra. Video kedua 2 video. Topik kedua. Topik ketiga ada 3 video. Ikut kita punya tempoh dalam performa kita design tu. Mungkin ada yang tak tahu design, mungkin dia terima wahyu sebelum ni kan. Dia ambil dapat performa yang dah ada design. Pun tak kena study juga, kena faham. Sebab apa? Dia kesan dekat mana tau? Sebab kita burden tekan kat sini, pelajar akan kesan kat sini. Sebab dalam setiap topik kita buat, kita mesti ada aktiviti dan juga assessment. So kena kira lah. Kalau masa je tu saya kata ni, kalau senang tengok kat performa tu, berapa masa yang kita dah locate tu, so kita calculate. Tu paling senang. Tapi kalau nak design lain sedikit, tak jadi masalah. Tapi pastikan balance 120 jam tu. Kalau kalau 3 jam kredit, 80 jam kan untuk 2 jam kredit. Kena kira. Nanti kalau MPA masuk, dia tengok jawab. Sebab tu saya kata ni, sebab kalau tengok minimum untuk 14 minggu, kita letak 14 video saja. Setiap minggu 1 video. Sebab kita takut nanti kat sini salah kira.
ataupun dia tak perasan, dia tak ambil kira kat sini. Aktiviti contohnya dia ada projek ambil masa lama contoh kalau projek kan, projek mungkin spend masa lama, so kena balance lah, kena yang lain waktu lain. Okay, jadi by CLO. Satu lagi dia ada by topik. Setengah tu saya kata dari segi design, banyak design ada. Setakat ni saya tahu 3 design dia, by week, by topik dan juga by CLO. Okay, mungkin ada yang design cara lain, mungkin boleh tengok balik lah dia punya platform mana tu. Mungkin dia ada teori ni yang di apply sendiri lah. Saya biasa 3 ni yang saya biasa praktis. Biasanya untuk itu tadi untuk mock MC saya kata bebas kan. Kalau nak mudah ikut performa by week kan, ataupun by topik pun boleh. Ataupun kalau rasa macam susah, kita buat by week lah, senang. Minggu pertama macam short course kan, macam hari ni training kita hari ni 3 jam belah petang. Lagi bagi 4 jam belah pagi kan, contohnya. Okay, 4 jam berapa video kena ada? Okay, dari segi perkiraan simple 4, tapi aktiviti tak masuk kan. So tolak satu video tadi kita cover untuk aktiviti forum ke quiz ke, ni simple calculation, tapi kiraan sebenar kena kira betul-betul. Ini saya nak bagi simple untuk memudahkan kita nak kira, kita nak agak-agak. Tapi boleh selamat untuk satu minggu atau satu video cukup. Yang ni pergi pada aktiviti. So kita letak extra video tak apa, tak salah. Tapi yang wajib ditonton satu video. Itu boleh selamat. So dia check kan apa kan? Dia kan check kan. Dia tengok dia kira-kira 180. Bogat tu nanya 180 tu. Kerja awal kan, dia punya calculation tu kena kira betul-betul simpulan dia. Boleh ke? Membantu ke agak stres? Tengok semua kira-kira. Tak, sebab betul, sebab saya dulu pada satu zaman tu saya dapat terima dapat satu kursus baru, saya tak tahu design dia ikut suka, tengok pergi kira balik memang betul belajar lah, betul-betul berat. So betul-betul pelajar free memang ramai lah masa tu. So saya kira balik rupanya memang every week ada tugasan dengan aktiviti ni macam-macam, menyebabkan pelajar tu tekan. So yang tu kena ambil kira balik. Okay, ada lagi kan? Ya. Okey. So kita bagi bahasa-bahasa yang mudah kot So kalau MOOC ni sebenarnya kursus-kursus yang kita kata berkredit lah kursus berkredit yang ada 14 minggu dan sebagainya. Mungkin kalau master lagi panjang lah kalau master. Kalau program apa lagi? Program apa yang panjang biasanya kursus apa? Praktikal tak masuk. Biasanya 3-4 kan. Master dia sebab master 4 jam kan. 4 jam kredit. So biasanya kursus-kursus yang kita kata kursus perdana. Kursus perdana yang ditawarkan di universiti biasanya kita akan tawar dalam bentuk MOOC lah, atau komunitas secara umum. Tapi ada juga kursus lain yang tahu secara MOOC, itu tak ada masalah kan. Sebab MOOC ni boleh, dia sebenarnya semua yang kata MC semua buat MOOC kan. Cuma MC ni more spesifik. Kita nak upgrade, kita nak kita nak upgrade skill communication apa semua, ataupun kita nak reskilling, upskilling semua tu kan. Yang tu dulu dah MC. Dan MC lah short course, fokus. Okay, biasanya dia tak bagi duration. Biasanya short course ni kalau kita pergi industri pun ataupun kita pergi dengan luar pun biasanya 1 hari atau 2 hari khusus pendek kan, khusus pendek. Ataupun ada juga yang khusus panjang sedikit, kita pergi sederhana mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Kalau kita punya pun ada training yang 14 days kan, ada yang sehari, ada 2 hari yang kita boleh dapat dari segi mata point kita boleh kan, LPT tu kan ada kiraan tu khusus yang melakukan kita punya mata CPD. Kalau macam MC ni biasanya minimum kita minta 2 set low. Ada 1 set low, bukan kata tak ada 1 set low, tapi kita cadangkan untuk mesti 2 set low kan. Kalau 1 set low terlalu sikit lah sebab kita nak charge pada student ataupun kita kata student kita akan join kita punya kursus tu agak murah kan, tak boleh dengan kos yang kita ataupun kita nak bangunkan bahan tu sekurang-kurangnya 2 set low. Biasa orang ni macam contohnya macam khusus curriculum lah kan, 1 jam setiap minggu tapi 2 CIO yang kena capai untuk 1 semester sekurang-kurangnya. So duration kita boleh design minimum kalau video 5 minimum. Kalau jangan nanti kat luar sebab kita design ni kita boleh design ikut industri. Dalam KPT ada bagi guideline
So kita design by universiti, kita tengok balik paling sesuai khusus kita adalah kurang-kurangnya 5 video. Sebab sebenarnya khusus kita ni kita nak mohon juga MC kita untuk akreditasi. Seperti mana yang dah diwawakan oleh KPT sebelum ni dan juga Menteri pun dah rasmikan untuk micro credential, kita nak dapatkan akreditasi. Kalau kita buat sikit satu CLO, sukar untuk dapatkan akreditasi. Itu sebabnya kita ada requirement yang diperlukan untuk MPA lah, untuk fulfillkan. So by design kita nak biar sekurang-kurangnya 2 CLO, 2 CLO, kemudian minimum video 5 minimum. So lebih tak ada masalah. Yang kata pula boleh tak lebih, tak ada masalah. Okay, minimum. So ada lagi soalan? Doktor, kita kena jawab tak balik macam pelajar kan, yang macam kita jawab MOOC sekarang ni, dia akan hantar email, lepas tu dia bagi jawapan balik, lepas tu dia bagi nota kadang-kadang, lepas tu dia ada pembantu ni yang akan assist kita. So Yeah. kalau untuk satu orang macam saya ni, macam mana saya nak code semua tu, saya Okay. nak bercakap pun dah tak boleh so, macam tu. Okay, faham. Lepas tu dia akan hantar, kan dia tak minggu dia akan hantar jawapan kepada latihan-latihan kita buat tu kan. Betul. Ada buat ke ataupun kita kena buat juga? Benda ni Okay. macam live. Kalau yang secara ideal, kalau ideal biasa kita dalam ada team. Sebabnya nanti kita akan perlu respon baru-baru saya kita akan check assessment dan tugasan ke apa semua aktiviti yang kita buat dalam tu, dan kita bagi feedback. Itu adalah terbaik. Tapi biasanya kalau macam kita baru macam tak ada team, contohnya kita seorang saja, mungkin kursus yang agak aneh yang tak ada orang lain, contohnya dekat universiti kat tempat kita tu, tak percaya ada kursus memang seorang saja, memang ada kursus, tapi kita cadangkan dia nanti pembantu ni boleh jadi kelangan bekas-bekas student kita ke yang pernah mengambil kursus kita. Sebab dia nak reply tu jawapan tu mesti sama dengan skrip kita kan. Dan nanti kan kalau bukan bidang kita, mungkin topik yang lain walaupun khusus sama, contohnya KPD dan setiap universiti khusus tenaga mengajar dia berbeza cara mengajar, terus tak sama. So sama juga dalam kes ni. So biasanya kita akan ambil students kita dan sebagainya untuk jadi tutor atau demonstrator, akan bantu kita untuk tanda ke dan sebagainya. Kalau tengok MOOC kita, MOOC yang kita buat untuk khusus tilas tu, majoriti kita buat auto. Sebab buat auto, tenaga pengajar penceramah tu dah busy, tak sempat nak menyemak dan dia bagi feedback. Ada forum kan, patutnya kita reply forum. Saya sendiri tak sempat reply. Masuk banyak kan, memang tak sempat. Sebab kita perlukan asisten yang membantu. Tapi sebab memandangkan kita pun masih lagi dalam fasa untuk kita adaptasi dengan platform baru dan sebagainya kan. Kita nak train balik. Saya pun terpaksa train kawan-kawan untuk supaya platform kita meriah kan. Takat ni yang betul-betul aktif ni lah Dr. Nurul. Dr. Nurul memang macam mana pun dia akan jawab, dia akan reply. Tu bagus. Satu lagi Dr. Syakira. Diorang ni setakat saya tengok memang aktif. Saya pun tak sempat. Sebab tu kita buat soalan kuis yang auto calculate. Maksudnya dia kira siap-siap. Jawapan salah. Dia dah betul. Tapi kita boleh buat macam dulu Cik Akmal ni, Cik Kawan tanya, boleh tak buat soalan lain? Boleh, tak masalah. Ada setengah cuma kita nak train. Maksudnya permulaan kita fasa pertama yang sebelum ni kita nak bagi syarah-syarah kenal features, kenal apa nama dia punya antara muka tu dulu. Dah biasa macam main guru, dah kenal, baru kita pergi next step tu, baru kita start dengan syarah tadi. Dia dah boleh create sendiri, dia boleh custom Jadi yang sekarang kita buat ni untuk yang sekarang ni untuk khusus MOOC tilas tu, kita siap dah satu standard. Pensyarah tadi masa pertengah mengajar masukkan bahan sahaja. So tak nak bagi kata burden ataupun beban kepada tenaga penceramah satu. So the next stage nanti insya-Allah tahun depan kita start dah. So semua dah familiar dengan platform semua, kita akan pergi next stage lah. Kita akan membudayakan. Sebelum ni MyGuru dia dah ada siap kan. Ni kita boleh custom ikut keperluan pensyarah ataupun ikut keperluan khusus tu sendiri. Kalau kita dah buat banyak forum ke, nak buat banyak quiz ke, nak buat soalan AC ke, kita pulang. Features ada. Hatta dalam video tadi, contoh video tadi 7 minit, kita boleh cut tengah-tengah, kita buat soalan. So tak jawab, video tak akan play sampai habis pun boleh. Tapi setelah nanti semua ada yang stress sebab dia saya ajar seorang, yang lain dia akan jadi susah lah tu. Statement yang susah tak dengar lagi. Dia semua dah biasa dengan features dan juga terbuka tu, insyaAllah kita bagi pada stage yang kedua lah. Itu bacaan dia. Tapi tak apa, kalau bertanya macam tadi, betul. Sebenarnya course creator nanti boleh lantik siapa dia, assistant yang akan membantu dia. Dia tak boleh seorang.
Itulah tadi. Itu dia kata doakan mudah-mudahan tadi saya cakap tadi paperwork kita angkat terdapat. Dari situ duit situ kita pusing balik. That's why kita kata benda ni dalam fasa kita kata masih baru lagi. So banyak benda lagi yang kita perlu buat lah. Dan saya rasa ni kita opsi ni yang laju sikit kot. Opsi lain tak ada lagi. Maksudnya macam USM dia dah pakai open learning, dia charge and then dia tak ada lagi yang untuk bayar kepada pembangun. So kita dah propose apa sahaja yang kita rasa perlu. Macam saya kebetulan masa tu masuk Udemy kot. Saya tengok kalau saya daftar khusus dekat Udemy Udemy ataupun Coursera, saya akan dapat duit. Tu saya apply tu untuk angkat. Siapa yang create khusus tu dia akan dapat. Tapi doa kalau lulus sebab saya angkat paper je, yang kelulusan pihak atasan. Tapi kita kena buktikanlah dulu kita boleh generate income. So daripada duit tu tadi kita guna balik untuk bayar. Bukan ambil deduksi duit tadi. Kita ada akaun sendiri, akaun MOC. Dari situlah kita ambil, kita bayar baik kepada tenaga pengajar. Itulah kita guna. Duit cerita lah di belakang tabik. Doa-doakanlah dulu perkara ni. Dan satu lagi kita tengah angkat satu paper tu alert beban tugas. Nanti kan nak kelas, tapi bagi saya sebenarnya tak tahulah sebab saya mengajar masa dulu saya pakai kursus saya tu untuk MOOC. So saya gunakan sepenuhnya guna platform MOOC. Masa tu macam open learning. So saya tak ada isu kalau saya outstation ke apa, saya watak kelas pun tak ada masalah sebab saya ada bahan dekat platform. So saya kata kelas minggu ni secara dalam talian saya kata masuk dalam platform, buat semua apa yang ada, tonton video, buat aktiviti, and then kita akan tanda. Masa tu saya buat tanda lah. Kita ada sebab ada team. Kelas saya tak ramai, dalam 2 kelas semua jumlah 200. So tak ramai lah, cepat dia tanda. Jadi kita tanda pun kalau dia macam kita pilih keyword dalam tu, kita boleh set keyword. Itu masa open learning. Sebab now open learning tak ada, kita pakai kita punya yang muda. Muda kita develop guna muda. So insyaAllah okey lagi lah kot setakat ni. Okey, ada aktiviti kita ni. Sebab dah pukul 4. Tak pukul 4. Saya depan cik tulis Terima kasih Azlan. Okay, semacam tadi tu lah yang dia kata tu, kalau ada exercise kita buat sikit and then warm up lah kan sebelum betul-betul duduk menulis kan. Tips yang saya pun penulis juga. Dia tak ada masa untuk menulis sebenarnya. Janganlah kata manakan aku buka pukul 10 lepas makan kan, dah tidur tenang, anak-anak semua dah tidur, kau tengok cerita dah buka, biasanya tak ada. Macam saya ada buku nota kecil selalu dalam poket saya. So bila ada idea dia, saya akan tulis dulu dalam nota tu. Saya akan tulis. Bila ada mood memang saya terus tulis. Kalau nak tunggu biasanya tak ada lah. Tapi lain orang lain cara lah. Mungkin doktor-doktor tuan-tuan semua ada cara yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah boleh start dengan aktiviti tadi tu. Okey, untuk pengetahuan anda, apa yang kita buat sekarang ni sekadar mock, okey, sekadar try run dulu. Okey, untuk nak exposekan kepada anda macam mana kita nak bangunkan benda ni nanti. Okey, bila yang kita nak bangunkan benda ni betul-betul nanti? Bulan 6 nanti kita ada semakan performa kan? Lepas tu baru kita betul-betul pastikan siapa buat apa. Okey, sekarang kita nak bagi preview dulu apa yang akan dibuat nanti supaya kita dah sampai masa laju. Teaser. Baik tuan-tuan Okey, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita dah sampai pukul 4 untuk buat apa nama dia? Teaser. Okey, untuk buat teaser dulu. Okey. Boleh mula terima kasih. Ada apa-apa soalan? Jangan malu, dengan segan. Boleh angkat tangan. Kita boleh cuba bantu. Terima kasih.
Terima kasih.